Arti adab merujuk kepada perilaku, perbuatan, kesantunan moral, sopan santun dan kesusilaan. Manakala media sosial merupakan satu rangkaian komunikasi yang membolehkan perkongsian gambar, video dan pautan di antara pengguna. Kami memilih tajuk adab dalam media sosial sebagai isu semasa dalam topik Pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia. Hal ini kerana media sosial telah menjadi pengaruh yang besar kepada masyarakat, sama ada kanak-kanak, remaja dan orang dewasa. Namun, ada sesetengah pihak yang menyalahgunakan media sosial untuk tujuan negatif yang boleh membawa keburukan kepada semua pihak termasuklah negara. Media sosial sememangnya dapat mengukuhkan perpaduan antara kaum atau bangsa. Akan tetapi, perpaduan akan musnah sekelip mata apabila timbulnya isu-isu yang tercetus daripada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Contohnya, isu-isu yang menyentuh sensitiviti kaum, komen-komen yang dapat menyinggung perasaan pihak lain, memuat naik gambar dan video yang tidak berfaedah dan sebagainya. Di mana perbuatan ini seharusnya dicegah daripada terus berlaku supaya media sosial dapat menjadi media pemantapan kesepaduan masyarakat di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safwan bin Muhammad Adlan. Saya akan menerangkan peranan pelajar dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jauhilah berprasangka buruk, kerana prasangka buruk merupakan dusta yang besar, dan janganlah melihat kesalahan orang lain, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah saling membenci, dan janganlah memutuskan hubungan persaudaraan atau konspirasi. Akan tetapi, jadilah kamu semua sebagai hamba Allah yang bersaudara." Riwayat Bukhari. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam dakwah adalah sangat penting. Menurut pandangan Syekh Qutb, dakwah membawa maksud mengajak semua orang untuk tunduk kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan yakin akan hari akhirat. Kewujudan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan lain-lain menjadi wasilah kepada para dai hari ini untuk berkomunikasi dengan golongan sasaran mereka dengan lebih rapat dan lebih mesra. Kombinasi antara elemen dakwah dan teknologi mewujudkan satu fenomena yang mampu mencetuskan satu natijah untuk pembangunan jiwa ummah. Oleh itu, saya akan berkongsi dengan anda peranan pelajar dakwah dalam perkara ini. Baik, yang pertama, pelajar dakwah perlu menyebarkan ilmu agama Islam dalam media sosial. Sebagai contoh, adab dan etika ketika ataupun berada dalam media sosial. Perkara itu sangat penting supaya pelajar dakwah dapat menyebarkan adab-adab ketika berada dalam media sosial. Sebagai contoh, tidak menggunakan perkataan yang kasar dalam media sosial. Walaupun kita tidak bercakap dengan orang lain, tetapi itu juga satu adab. Ingat, adab lebih penting daripada ilmu. Baik, yang kedua, pelajar dakwah perlu mengajar masyarakat ke arah kebaikan ataupun mengajak masyarakat ke arah kebaikan, terlibat secara aktif dalam media sosial untuk menyebarkan maklumat yang betul. Kerana pada zaman ini banyak berlakunya penyebaran hadis palsu, maklumat yang tidak sahih. Jadi peranan pelajar dakwah perlu mengajak ataupun mengajar masyarakat untuk menyebarkan perkara yang betul. Kerana perkara yang tidak betul akan menjadi satu fitnah. Apabila ianya menjadi satu fitnah, ianya dosa. Takkan kita ingin buat satu perkara yang sia-sia. Memang kita ada usaha untuk menyampaikan sesuatu ilmu.
Namun, jika ilmu itu adalah palsu ataupun ilmu itu tidak sahih dan kita sebarkan, maka apa jadi? Ia memang akan memberi kesan kepada orang lain. Jadi saya seru kepada pelajar dakwah, perlulah menjadi orang yang bertanggungjawab. Walaupun kita dalam media sosial, ialah dengan pandemik sekarang ini, pelajar dakwah perlu berfikir dengan lebih kreatif dan inovatif. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Pasca modernisasi ini, media sosial menjadi wadah utama untuk mengekalkan kesepaduan masyarakat. Persoalannya, apakah adab yang perlu diterapkan dalam media sosial? Terdapat pelbagai manhaj yang membolehkan kita beradab dengan sesiapa pun di dalam media sosial. Antara adab yang perlu kita amalkan ialah menyampaikan perkara yang baik. Sebagai seorang masyarakat yang bertanggungjawab, kita sering diseru untuk menyampaikan maklumat yang betul dan sahih. Kerana media sosial merupakan platform utama masyarakat untuk mendapatkan maklumat. Jika maklumat disampaikan adalah salah dan tidak sahih, ia akan mencetuskan perselisihan faham dan pergaduhan sesama masyarakat. Seterusnya, kita juga seharusnya menjaga tutur kata ketika berada di alam maya. Hal ini demikian kerana kepribadian kita kepada pengguna lain akan dikenal pasti daripada tutur kata dan peribadi kita ketika berkomunikasi di media sosial. Kesimpulannya, kita perlulah menjadi pengguna media sosial yang sering bersikap positif dan bertanggungjawab. Hal ini demikian kita dapat membentuk suasana media sosial yang sesuai dengan tuntutan agama dan dapat membentuk akhlak khususnya bagi golongan belia untuk melahirkan generasi yang beriman dan cintakan negara. Oleh itu, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, wajarlah kita sentiasa beradab dalam media sosial terhadap masyarakat yang berlainan kaum, bangsa dan juga agama bagi penghormatan kepada mereka. Secara keseluruhannya, beradab dalam media sosial dapat mengekalkan perpaduan sejurus melahirkan negara yang maju dan harmoni.